Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Ha? Nangka orang pakai baju tu Ya Allah. warna yang jarang digunakan oleh jejaka lain. Benar kata kita. Nak nama kita berjumpa dengan Menteri Wanita tu. Makailah baju color pink. Pink is a new black. Peach. Paduhan. Peach. Peach. Pastel color. Okey, Datuk Seri, terima kasih kerana sudi nerima undangan kami orang pada hari itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Tausik Talk Show. Dan sebagai permulaan, Datuk Seri boleh cerita sedikit latar belakang Datuk Seri. Khas buat penonton-penonton. Right. Kerjaya. Saya mulakan kerjaya saya sebagai seorang guru. Pada tahun 1981. Kita orang belum lahir lagi kali nak. Sudah. Sudah. Pernah menjadi seorang pengetua, pernah menjadi ketua warden asrama. Lepas saya baru menceburi bidang politik. Ya pun masa saya belajar untuk bidang falsafah pendidikan, doktor falsafah pendidikan. Tahun berapa ya Datuk Seri menceburi? Tahun 2001. 2001. Jadi dilama, jadi saya habislah pengajian saya dalam bidang ya. Okey. Dan sampailah sekarang 2001 sampai sekarang. 2001 menjadi wakil rakyat di Dalat. Menggantikan tempat Tan Sri Dr. Muhammad Effendi. Kemudian pada tahun 2004 dilantik menjadi Menteri Muda. Kemudian 9 tahun kemudian dilantik menjadi Menteri Penuh. Alhamdulillah. Macam yalah sampai kini tu. Okey Datuk Seri, kita mulakan soalan kita untuk program kali itu. Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak. Panjang. Memang betul. Portfolio ya. Tanggungjawabnya cukup besar. Yang bertambah-tambah. Yang bertambah-tambah. Dan ianya merupakan satu kementerian yang sangat dekat dengan hati rakyat. Ya, bila kita kelakar hal wanita, kita kelakar hal komuniti, kita kelakar hal keluarga, kelakar hal kanak-kanak. So, boleh si Datuk Seri cerita sedikit mengenai kementerian Datuk Seri dan bidang tugas Datuk Seri? Okey, kementerian kami orangnya dari segi nama dah kita tahu bahawa dari segi fokus dan golongan sasarnya adalah sangat luas. Ya. Kementerian Kebajikan. Jadi yang pertama dan tunggak kementerian kami orang ialah kebajikan. Yes. Menjaga welfare. Kebajikan, ditambah lagi kini tu kesejahteraan komuniti. Kita nak komuniti kita, masyarakat kita sejahtera. Kesejahteraan komuniti. Pasal wanita. Dari dulu lagi wanita sudah diberi fokus sebenarnya. Tapi dulu hanya adalah wanita hanya bukan jabatan tetapi biro. Okey. Kini itu dah jabatan. Jadi fokus kerajaan jauh daripada iaitu kumpulan sasarnya antaranya adalah wanita. Okey. Jadi kesejahteraan komuniti, wanita, pembangunan keluarga dan kanak-kanak. Keluarga dan kanak-kanak. Okey. So, Datuk Seri, signifikasi penubuhan kementerian dan peranannya sehingga hari itu. Okey, daripada perubahan nama kementerian yang pun kita dah tahu bahawa menunjukkan fokus kerajaan sekini itu untuk kesejahteraan komuniti. Yes. Dan untuk kesejahteraan komuniti ada beberapa perkara perlu menjadi tonggak. Kebajikan dia satu. Kemudian wanita. Kalau kita lihat wanita apa yang diberi fokus? Pemerkasaan wanita dalam bidang ekonomi. Kemudian di bawah jabatan wanita yang diberi fokus juga ialah dari segi pemantapan institusi keluarga. Okay. Kemudian di bawah kementerian kini tu yang sudah dibesarkan kalau dulu hanya majlis misalnya pembangunan kanak-kanak, kini tu bukan lagi majlis, majlis masih kekal tetapi ada bahagian yang khusus di bawah kementerian kita untuk menunjukkan
sekarang ini fokus kerajaan juga tentang pembangunan kanak-kanak, bukan CP-CP lagi. Bukan seperti itu. Tetapi Ianya menjadi satu fokus. keutamaan untuk kita membangunkan kanak-kanak tu daripadanya lahir sampai kelahnya meningkat. Betul. Jadi fokus dari segi kumpulan sasaran kita bermula daripada kanak-kanak, kemudian yang wanita, keluarga, kemudian selain daripada yang orang yang kita panggil sebagai disadvantaged and the needy, tidak OKU, tidak warga emas, dan orang yang perlu perlindungan, kanak-kanak yang perlu dilindung disebabkan penderaan. Dia juga wanita, disebabkan keganasan rumah tangga. Jadi yang tidak betul lah yang kena bencana juga. Bencana misalnya disebabkan kebakaran, disebabkan banjir, disebabkan COVID contohnya, pandemik dan selain daripada kemarau. Jadi kita dapat lihat kumpulan sasarannya sangat luas. Kemudian bila kita bercakap tentang kebajikan, kita fokus kepada kumpulan yang disadvantaged dan needy. Kemudian juga keperluan untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak, kepada wanita yang kena keganasan rumah tangga, kanak-kanak yang kena dera, kanak-kanak yang terabai dan sebagainya. Kemudian bencana lagi. Pembangunan kanak-kanak kita memberi fokus kepada pembangunan yang holistik. Jadi melalui asuhan, melalui pendidikan di Dataska, di Tadika, di pusat asuhan. Kanak-kanak. Dan sekarang ini ada inisiatif warga emas. Jangan boleh lupa warga emas. Termasuk Amit lah warga emas. Kumpulan sasar yang cukup luas, yang cukup besar, Datuk Seri dan bercakap mengenai kumpulan sasar tu, memang kerajaan negeri Sarawak, khasnya kementerian kita telah pun mencadangkan ataupun melaksanakan inisiatif-inisiatif yang saya rasa cukup banyak, terutama sekali ketika berlaku pandemik tu pun macam-macam inisiatif yang telah pun di-announce. So boleh Datuk Seri kongsi sedikit dengan kita. Okey. Selain daripada perkara yang memang sudah menjadi perkara yang sudah menjadi rutin kepada kementerian, kita mulai tahun lepas banyak inisiatif baru yang telah dibuat oleh kerajaan negeri dan dilaksanakan oleh kementerian kami orang. Dan kita boleh rangkum ianya inisiatif ini meliputi dari cradle to grave. Daripada uyut kata kita sampai ke liang lahat. Bermula daripada seorang itu dilahirkan. Inisiatif yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada tahun lepas iaitu EFS, Endowment Fund Sarawak. Ini khusus untuk anak Sarawak. Itu merupakan inisiatif yang sangat orang madah yang inisiatif yang baru tapi cukup menyuruh orang excited. Kalau kita buat perbandingan inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan bermula daripada tahun lepas sehinggalah tahun ini inisiatif ini adalah peculiar to Sarawak. Maknanya di Sarawak ada. Exactly. Dan di negeri lain ada, sehingga ada rakan-rakan sejawat saya mengatakan, ya Rabbi, untungnya orang Sarawak. So Endowment Fund tu dulu ada juga negeri lain memperkenalkan, tapi sampai ujung. Sampai ke ujung. Kita alhamdulillah sampai tahun kedua. Jadi bagi anak Sarawak yang dilahirkan sama ada di Sarawak ataupun di luar Sarawak, Endowment Fund sebanyak RM1,000. Jadi RM1,000 tu tujuannya satu ialah Yang Amat Berhormat telah melihat bahawa ada keperluan untuk macam tabung macamnya untuk anak tu, bila kelaknya nak pergi sekolah, lanjutkan pelajaran, pergi universiti, jadi perlu ada duit untuk pendaftaran, untuk beli tiket belon kata kita.
Jadi kalau katakanlah Nyasi mau melanjutkan pelajaran untuk memulakan kerjaya. Okey. Jadi modal. simpanan tu boleh dikeluarkan, hanya boleh dikeluarkan masa umur anak yang sudah mencapai umur 18 tahun. Jadi pada kadar 4.2%, 4.2% diurus oleh Bank Islam. Jadi bila umur anak bayi dah 18 tahun jadi lebih daripada 1,000. Okey. Endowment fund. Kemudian yang kedua ialah apa yang kita panggil sebagai GTK, Grant Tahunan Khas untuk Taska dan Tadika yang berdaftar di negara Sarawak. Ya tu je also juga hanya di Sarawak aja. Kita beri kepada Taska dan Tadika kita berdaftar iaitu grant sebanyak RM5,000. Okey. Apa tujuan RM5,000 tu? Satu ialah untuk memastikan setiap anak kita yang dihantar ke Taska dan ke Tadika dapat diberi makanan yang seimbang. Jadi duit RM5,000 tu boleh digunakan untuk membeli, menyediakan makanan seimbang pada anak-anak. Supaya anak-anak kita terbantut dari segi pertumbuhannya. Macam kami lah, agak nak yang sikit lah, kecil sikit. Jadi kemudian selain daripada grant RM5,000 ini juga adalah untuk kegunaan membeli peralatan permainan. Sebab dalam pertumbuhan kanak-kanak, perkembangan kanak-kanak, bermain itu sangat pentingnya. Belajar melalui permainan. Jadi kita perlu sediakan alat permainan yang sesuai. Nombor 3 ialah untuk menghantar cikgu kita meningkatkan dari segi kemahiran, profesionalisme, ilmu. Mereka untuk mendidik anak-anak. Sebab kita mahu anak-anak kita di Sarawak tu dididik, dibimbing, diasuh dengan cara yang berkualiti. Barulah anak boleh menjadi modal insan berkualiti. Permulaannya sangat penting. Jadi nombor 4 boleh digunakan untuk mengadakan aktiviti bersama dengan ibu bapa. Ibu bapa adalah rakan kepada guru-guru. Dan penglibatan kedua-dua pihak ini sangat penting dalam proses pembelajaran pendidikan anak-anak. GTK. Kemudian tahun tu GTK tu diteruskan. Nombor 3, inisiatif kerajaan negeri. Yang Amat Berhormat telah mengumumkan di dalam Dewan Undangan Negeri. This is the latest one. The latest one. Yes. Iaitu insentif untuk ibu bersalin. Ibu bersalin. Jadi berita baik untuk suami-suami. Bagus. Anak ada EFS Kemudian untuk ibu yang bersalin RM450. Ini menunjukkan bagaimana kerajaan kita menghargai peranan seorang wanita. Betul. Proses mengandung itu bukan proses yang senang. Orang mengandung aja tahu. Hanya yang mengandung mengetahui. Macam ni rasanya. Kemudian proses melahir itu juga bukan proses yang mudah. Betul. Bertaruh nyawa. Jadi dan bila sudah melahirkan anak, kita perlu jaga pamper ibu tu beri makanan yang berkhasiat. Jadi RM450 itu boleh membeli misalnya ayam kampung, masak sup, pakai kesihatan dalam ambin beli dak jamu untuk urut badan supaya kembali segar, sihat jadi pengiktirafan yang sangat besar kepada seorang wanita, RM450 sebagai bantuan kepada ibu yang telah bersalin. Kalau saya tidak silap yang sudah memohon setakat tu bilangan 7,452 ibu yang telah memohon. 7,452 ibu. Mungkin tak nanggal pada permulaan skim bantuan untuk dilancarkan dulu. Kementerian kami macam klinik ibu dan anak yang datang. Penuh dengan applicants. Ada yang belum melahir pun datang. Sebab kita benarkan ibu yang belum melahir boleh mendaftar. Boleh mendaftar awal. Jadi ada yang datang bapa, mak dan anaknya. Jadi kami orang pun seronok lah. Jadi kementerian menjadi macam ceria sekali dengan kehadiran. So bantuan ibu bersalin. Kemudian inisiatif satu lagi ialah iaitu untuk pesakit buah pinggang.
Okey. Pesakit buah pinggang. Sebab kita tahu bahawa untuk pesakit buah pinggang yang perlu pergi dialisis Okey. 3 kali seminggu. Mhm. 3 kali seminggu, Dan dalam sebulan dah berapa kali? kosnya cukup tinggi. Kalau kita pergi mendapat dialisis di hospital kerajaan, alhamdulillah bayarannya minimal. Agak minimal, ya. Tetapi oleh kerana hospital kerajaan mampu untuk menampung, jadi terpaksa pergi ke mendapat dialisis yang ditawarkan oleh pihak NGO atau dikendalikan oleh NGO ataupun swasta. Ia mahal. Jadi dari 120 sampai 200 lebih. Jadi bayangkan ya, di darab kita untuk sebulan dah berapa. Jadi dengan sebab itu kerajaan negeri telah bersetuju untuk memberi bantuan juga untuk pesakit buah pinggang tu ya. Pesakit buah pinggang, bantuan klinikal yang mula-mula ya nak dicucuk situ ya. Ya 3,000 kos ya, AVF ya. Untuk membolehkan proses dialisis dijalankan seterusnya. Jadi ya ada bantuan untuk ada bantuan ubat, kemudian ada bantuan iaitu untuk membayar dari segi dialisis kalau dilakukan di apa nama pusat swasta dialisis swasta atau dikendalikan oleh NGO. Dan juga kita sedar kalau di kampung di luar bandar perjalanan untuk ke hospital pun akan memerlukan wang kos. Jadi ia pun kita masukkan untuk apa nama pesakit dialisis. I see. Yang sekarang kita beralih pada sikit lagi inisiatif kerajaan yang menjadi sangat popular sehingga kan nangsi terkabil. Nangsi terkabil air kami orang. oleh applicant juga. Dari segi sambutannya. Dari segi sambutannya. Itu ialah kenyalang Gold Card. Kenyalang Gold Card untuk warga emas. Kita menggunakan nama kenyalang sebab orang lain saya ada simbol kenyalang tu. Kita aja. Dan gold sebab usia emas. Yang umur 60 aja boleh memohon. Jadi ada permohonan yang belum mencapai 60 tahun paksa kita tolaklah, kita madah bila sudah mencapai 60 barulah datang memohon. Yang madahnya boleh mohon awal kelak kita beri saya bila sudah umur 60. Dia takut dia si sempat. Kali juga. Jadi apa nama tu? Apa kemudahan yang disediakan untuk kenyalang Gold Card Kenyalang Gold Card itu adalah satu cara kita untuk membantu warga emas untuk menikmati kehidupan yang lebih sejahtera pada usia warga emas tu. Ini satu pengiktirafan dan juga sistem sokongan yang kita beri kepada warga emas yang telah selamat tu, memberi perkhidmatan mereka sebagai macam-macam dalam berbagai bidang dan bila dah berusia warga emas, jadi kita perlu hargai dan beri bantuan. Kenyalang Gold Card tu sebenarnya adalah untuk memberi rebate, diskaun. Diskaun apa nama ada yang memberi diskaun 10% ya. Service provider kita itu strategic partner kita yang memberi rebate. Kita mempunyai satu senarai. Kalau di Kuching, kalau saya tidak silap, tidak kurang daripada 46 syarikat yang telah menjadi rakan strategik kita memberi diskaun dalam bentuk misalnya ubat-ubatan farmasi. Farmasi sangat penting sebab bila kita dah berusia warga emas, makanan kita ialah ubat. Suplemen, jadi minum pagi bukan aja nak 1, 2, 3 jenis segenggam pil Jadi dengan itu farmasi itu sangat penting dan kita amat bersyukur kerana dapati beberapa buah farmasi di Kuching tu terutama sekali yang memberi 10% diskaun kepada yang mempunyai kenyalang Gold Card tu. Kemudian optical. Maklumlah bila kita dah berusaha mata macam Zaki sip perlu lagi. Jadi kami orang tu kadang-kadang tu pun mesti nampak juga. Jadi tu penting optical, kedai optical. Selain daripada kedai retail shop, makanan, kedai makanan. Syarikat bas pun sekarang ini sudah ada menawarkan syarikat bas yang beri 10% diskaun.
Ya selalu ditanya pada kami. Setakat tu macam si ada je respon si dak nak ya. InsyaAllah kita doakan. Maklumlah masa tu pun bukan masa yang paling nak yam dari segi ekonominya. Tapi mudah-mudahanlah satu hari nanti kita akan dapat nak ya. Yalah Dr. Sri, satu perkongsian yang cukup menarik yang semua orang ingin tahu. Mungkin semua orang macam Datuk Seri apa-apa yang diumumkan dalam social media ataupun dalam newspaper. So itu adalah penerangan yang cukup jelas bagi saya. Dan terima kasih, kita akan berhenti rehat buat sebentar waktu. Baiklah, kita kembali ke program Bual Bicara kita pada kali itu, Talk Show bersama Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah. Okey, Datuk Seri. Seterusnya, Datuk Seri. Saya nak sambung sikit ya tentang kenyalang Gold Card tu tadi. Iaitu tentang, kan saya Madah sangat popular. Yes. Jadi bilangan yang telah memohon setakat tu ialah 162,367 orang. 162,367, satu angka yang cukup besar. Cukup besar ya. Memadangkan baru diperkenalkan tahun tu. Pisang panas. Dan kita telah berjaya mencetak 105,792 walaupun 3 bulan lebih tertangguh. Okay. Jadi kita dapat catch up plan. Jadi alhamdulillah kini tu kita dah dapat mencetak 105,792 dan insyaAllah kita akan edarkan. Okay. Dan sikit juga berkaitan dengan kad kenyalang tu, bantuan yang boleh diperolehi ialah dipanggil bantuan khairat kematian. Khairat kematian. Okay. Apabila yang ada kenyalang Gold Card tu meninggal dunia, jadi warisnya boleh memohon ya untuk bantuan khairat kematian bagi tujuan pengurusan jenazah dan sebagainya. Dan jumlahnya ialah RM3,000 bantuan khairat kematian. Satu bantuan yang amat baik. Dan permohonan yang telah kita terima tak berapa? 333 permohonan setakat tu. Setakat tu. Dan telah kita lulus 213. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ianya adakah untuk orang Islam saja ataupun terbuka kepada semua? Semua. Asalnya tadi ada kenyalang Gold Card. Macam. Dan asalkannya si ada nerima skim di bawah skim lain, misalnya di bawah Perkeso ataupun sebagai pensioner, ada juga khairat kematian. Itu untuk orang yang si ada bantuan khairat kematian. Yang si mampu. Sangat membantu ya, terutama bagi macam kita yang datang daripada luar bandar, berubat di General Hospital Kuching contohnya, kemudian meninggal dunia ya, terpaksa dimbak balik jenazahnya dan kos tambang kini tu untuk membawa jenazah adalah tinggi. Jadi itu sangat membantu. Okey, alhamdulillah. Datuk Seri, inisiatif yang kerajaan negeri Sarawak di bawah GPS yang cukup membantu rakyat Sarawak. Okey, akhir sekali Datuk Seri, apa yang kita mau kongsikan dengan seluruh rakyat negeri Sarawak, harapan kita sebagai menteri yang menjaga hal ehwal kebajikan wanita, pembangunan keluarga dan juga kanak-kanak. Okey. Untuk mencapai kesejahteraan dalam sesebuah komuniti bermula dengan keluarga. Dan untuk itu ianya adalah satu usaha bersama. Kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, ianya adalah memerlukan kerjasama semua pihak. Dalam kita menguruskan kebajikan pun macam yang juga, ianya adalah tanggungjawab bersama. Jadi dengan itu kita amat berharap untuk negeri Sarawak bukan saja kelak kita akan menjadi sebuah negeri yang maju, yang maju, tetapi pada masa yang sama yang hendak kita lihat ialah pencapaian kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat. Rakyat kita hidup aman damai, bersatu padu dan hidup dalam keadaan bahagia. Dan juga dalam keadaan sejahtera. Dan semua misalnya dari segi kebajikan, dari mula anak Sarawak itu dilahirkan sehinggalah
ya ke akhir hayat, mereka. Kita tanggungjawab kita bersama Kita untuk cuba memastikan bantu. semua diberi perhatian yang sewajarnya agar kesejahteraan dapat dicapai. Terima kasih dari Taufik Talk Show.